Sidang khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini mendengar pembentangan mengenai cadangan supaya Labuan dikenakan PKPB akibat peningkatan kes COVID-19 ini, kes positif COVID-19. Mesyuarat bersetuju untuk melaksanakan PKPB di Labuan berkuat kuasa mulai 17 Oktober sehingga 30 Oktober 2020. Bagi PKPB di Labuan, semua sektor ataupun aktiviti yang berkaitan dengan ekonomi termasuk industri dan perkilangan adalah dibenarkan. Jadi saya ingin menyebut secara ringkas mengenai SOP ini kerana saya percaya media tentu sajalah akan mengeluarkan SOP ini secara detail besok. Jadi antaranya saya nak sebut iaitu seperti juga di SOP PKPB yang lepas, hanya 2 orang daripada satu rumah untuk mendapatkan keperluan barang makanan dan juga keperluan lain, dan individu yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan juga orang tua, warga mas tidak digalakkan untuk keluar. Walaupun bagi kenderaan yang membawa pekerja adalah dibenarkan beroperasi berdasarkan SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Merentas negeri adalah tidak dibenarkan, dan saya tidak sebut rentas daerah kerana Labuan kita difahamkan hanya mempunyai satu daerah iaitu sebuah pulau. Walaupun bagi kes kecemasan memang kita benarkan dengan syarat mengemukakan surat daripada PDRM. Bagi pekerja, mereka bila bergerak di dalam satu daerah, maka tentu sajalah mereka tidak memerlukan PAS ataupun surat daripada majikan kerana bekerja di dalam pulau itu saja. Pergerakan udara lapangan terbang Labuan adalah dibuka seperti biasa. Walaupun jika ingin merentas negeri atas urusan perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak PDRM. Labuan adalah merupakan sebuah pulau, tentu saja mempunyai aktiviti pergerakan menggunakan air begitu banyak sekali. Oleh itu, mesyuarat bersetuju supaya perkhidmatan pengangkutan air bagi feri Roro, feri ekspres dan bot laju dibenarkan beroperasi hingga jam 6 petang saja dengan kapasiti terhad berdasarkan penjarakan sosial dan juga SOP lain yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Walau bagaimanapun, aktiviti kapal NCS ataupun Kumpit ke Labuan bagi tujuan barter trade adalah tidak dibenarkan. Jadi kita tahu banyak kapal-kapal kecil ini yang datang daripada luar, daripada negara luar pun, daripada Filipina, daripada Indonesia, dan datang untuk perniagaan barter trade di Labuan tidak dibenarkan, seperti juga di Pantai Timur Sabah seperti yang saya telah umumkan. Manakala perkhidmatan pengangkutan teksi air dan penambang dibenarkan beroperasi daripada jam 6 pagi hingga 6 petang. Oleh kerana industri perkapalan merupakan industri yang besar di Labuan, maka industri ini berterusan seperti biasa. Tidak ada sekatan untuk perkapalan. Industri perkapalan juga dibenarkan beroperasi, pelabuhan dibenarkan beroperasi. Walau bagaimanapun untuk peraturan pergerakan untuk sign on dan sign off perkapalan, industri perkapalan serta minyak dan gas, walaupun dibenarkan beroperasi, tetapi walau dibenarkan tetapi mesti mengikuti SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mengenai SOP, sila rujuk kepada SOP sign on dan sign off.
Kalau kita ingat lagi bahawa untuk sign on ni mesti di swab test dan di kuarantin 14 hari sebelum sign on. Cuma untuk sign off kalau mereka daripada perairan di dalam negara, dalam Malaysia, kita hanya swab test sebelum turun dan mereka tidak perlu di kuarantin. Walau bagaimanapun, jika kapal tersebut singgah di pelabuhan negara lain, atau jika singgah di pelabuhan Sabah sekalipun, bila sampai ke Labuan untuk di sign off turun kapal, maka mereka juga perlu di kuarantin, kerana Sabah dianggap sebagai zon merah baru. Jadi mereka perlu di kuarantin selama 14 hari. Mengenai aktiviti ekonomi dalam kawasan PKPB Labuan, seperti yang saya sebutkan di PKPB di tempat lain di Selangor baru ini, semua aktiviti perniagaan, ekonomi dan industri boleh beroperasi seperti biasa, namun mesti mematuhi SOP ketat yang telah pun ditetapkan. Pasar raya, pusat beli belah, retail store, restoran, kedai makan, kedai rujak, kedai pun penjaja, warung dan sebagainya dibenarkan dibuka seperti biasa. Cuma dari segi timingnya, masanya daripada 6 pagi hingga 10 malam. Begitu juga dengan kaedah di restoran, seperti yang saya sebutkan, untuk mengelakkan pertemuan di dalam restoran, maka digalakkan untuk membeli makanan secara pandu lalu, penghantaran dan juga take away saja. Walau bagaimanapun, makan di dalam restoran dibenarkan tertakluk kepada syarat seperti yang telah sebutkan baru-baru ini, iaitu satu meja untuk 2 orang, dan jika meja itu besar, kita benarkan maksimum 4 orang. Walaupun SOP di restoran perlu dipatuhi. Mungkin orang tanya, kenapa dibenarkan dine-in? Sebenarnya waktu PKPB dulu pun kita membenarkan dine-in. Cuma apabila PKPP dilaksanakan, kita membenarkan disambung meja yang besar, boleh duduk sampai 7-8 orang, as long as ada penjarakan sosial di restoran. Tetapi peringkat awal PKPB hanya kita benarkan 2 orang ataupun maksimum 1 orang, 4 orang. Tetapi meja mesti dijarakkan antara satu sama lain. Jadi SOP yang sama kita gunakan. Pasar tani kita benarkan daripada 6 pagi hingga 12 hari. Walaupun SOP yang ketat telah pun kita umumkan dulu, tetapi juga perlu diawasi oleh anggota rela. Begitu jugalah pasar malam, sama juga perlu diawasi oleh anggota rela. Stesen minyak boleh dibuka daripada 6 pagi hingga 10 malam. Pengangkutan awam semuanya dibenarkan. Semua pengangkutan awam dibenarkan. Aplikasi MySejahtera, pengusaha dan operator premis perlu memastikan pekerja, pembekal dan pelanggan merekodkan kehadiran menggunakan aplikasi MySejahtera atau secara manual. Perubatan dan kesihatan seperti biasa, hospital, klinik dibuka hingga dibenarkan beroperasi 24 jam, manakala farmasi daripada 8 hingga 10 malam. Dari segi sektor ekonomi dan industri, semua kenderaan berkaitan industri, perniagaan, perkilangan yang dibenarkan boleh beroperasi seperti biasa, termasuk merentas negeri sekalipun. Jika perlu membawa barangan daripada Sabah sebagai contoh, untuk barangan keperluan dan lain-lain yang berkaitan dengan industri daripada Sabah, juga kita benarkan. Sektor perikanan, peladangan, pertanian dan penternakan dibenarkan. Aktiviti sektor pembinaan juga dibenarkan meneruskan operasi mereka.
dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Walau bagaimanapun, seperti yang telah diputuskan di bawah PKPB dulu, pekerja-pekerja perlu disaring dan disahkan bebas COVID-19 untuk beroperasi. Aktiviti keagamaan, mesyuarat bersetuju untuk mencadangkan supaya masjid diimarahkan dengan azan, solat berjemaah 5 waktu serta solat Jumaat. Walaupun oleh kerana Labuan berada di wilayah persekutuan, maka bagi menentukan jumlah jemaah solat 5 waktu dan juga solat jemaat, maka kita serahkan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mempersembahkan kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk mendapat perkenan mengenai jumlah jemaah solat berjemaah dan juga solat jemaat. Manakala bagi rumah ibadah bukan Islam yang lain dibenarkan seramai 6 orang. Aktiviti hiburan tidak dibenarkan, sama ada kelab malam, pub dan pangwayang. Begitu juga dengan indoor playground. Mengenai aktiviti sukan dan rekreasi, aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak bersentuhan fizikal dan dijalankan secara individu tidak melebihi 10 orang, seperti e-sports, berjalan, jogging, berbasikal, senam aerobik kendiri, hiking, memancing dan lain-lain. Kawasan terbuka adalah dibenarkan. Aktiviti sukan tertutup seperti berkelah, aktiviti kolam renang, aktiviti bersentuhan fizikal, sukan tempur, aktiviti perlawanan bagi sukan berpasukan dan aktiviti penganjuran kejohanan tidak dibenarkan. Acara dan pertandingan sukan dengan kehadiran penonton dan acara pertandingan sukan yang melibatkan peserta dari luar negeri dan luar negara tidak dibenarkan. Sebenarnya mungkin banyak lagi jenis-jenis sukan seperti outdoor yang saya sebutkan, sukan di luar tadi yang tidak ada bersentuhan dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang tidak saya sebutkan. Sebagai contoh, dulu badminton kita benarkan single, badminton single, tidak ada persentuhan, tidak ada bersemuka dengan dekat, tetapi kita benarkan di luar. Saya ingat dulu ramai yang komplain kalau di luar ni main badminton angin macam-macam. Tapi setakat yang ini indoor game kita tak benarkan, outdoor kita benarkan. Tetapi detail untuk mendapatkan detail yang mana acara sukan yang dibenarkan, yang mana aktiviti sukan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, saya harap bolehlah merujuk kepada website Kementerian Belia dan Sukan untuk mendapatkan detail ya mengenai sukan-sukan tersebut. Mengenai pendidikan, IPTA dan swasta, institut latihan kemahiran, sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, taska, pusat tahfiz dan pusat jagaan kanak-kanak ditutup dalam tempoh ini. Walaupun bagi pelajar-pelajar sekolah IPTA, IPTS yang mengambil peperiksaan dengan institusi pengajian luar negara yang telah menetapkan tarikh peperiksaannya, kita benarkan kehadiran mereka untuk menduduki peperiksaan walau bagaimanapun tidak untuk sesi pembelajaran. Seminar, bengkel, kursus, latihan, persidangan, ceramah dan aktiviti berkaitan dengan meeting, insentif, convention dan exhibition ataupun MICE tidak dibenarkan. Walaupun latihan dan perkhidmatan yang sedang berjalan, sedang dilaksanakan ketika ini dibenarkan untuk diteruskan walaupun mereka mesti berada di dalam pusat latihan itu sahaja, tidak boleh keluar masuk juga. Dan kita menggalakkan mesyuarat boleh dilakukan melalui video conferencing. Mengenai penganjuran majlis keramaian, majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta, majlis-majlis sosial seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran, reunion dan lain-lain majlis sosial adalah tidak dibenarkan.
Manakala semua aktiviti pelancongan keluar daripada PKPB dan yang daripada luar untuk masuk ke kawasan PKPB iaitu Labuan tidak dibenarkan.